9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak berkongsi bagaimana kita boleh membina litar simulasi menggunakan perisian khas iaitu Tinkercad di mana guru-guru dan murid-murid boleh mengakses di rumah. Apa itu litar simulasi? Litar simulasi ialah hampir menyerupai litar sebenar. Bagaimana kita dapat lihat sesuatu litar itu berfungsi yang melibatkan mikro pengawal. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini iaitu Tinkercad. Okay, langkah yang pertama, di bahagian carian typekan sahaja Tinkercad. Okey, dah ada, kita enter. Klik Tinkercad. Terlebih dahulu kita perlu sign in. Ada beberapa langkah yang kita boleh sign in. Yang pertama melalui email, melalui Apple atau melalui Facebook. Jadi guru-guru dan murid-murid boleh pilih. Sekiranya sign in melalui email, murid-murid boleh menggunakan email peribadi atau email MOE. Okey, boleh masukkan email. Klik next. Dan masukkan password email kita. Dan next. Seterusnya klik circuit. Klik create new circuit. Sebelum kita mulakan litar simulasi, marilah kita kenal beberapa simbol dan komponen yang ada di litar simulasi Tinkercad. Halakan sahaja mouse di simbol dan dia akan keluar. Rotate, delete. Manakala di bahagian komponen, klik dan kita akan lihat litar simulasi yang akan kita guna, contohnya Arduino, Microbit dan sebagainya. Dan di bahagian bawah kita boleh lihat komponen-komponen yang ada untuk kita guna semasa kita bina litar simulasi. Sekiranya guru ingin memberikan tugasan pada murid, bagaimana untuk kita mengetahui murid tersebut telah melaksanakan litar simulasi? Klik di bahagian tajuk dan kita boleh rename nama. Dah siap, kita klik sahaja dan tajuk akan berubah. Seterusnya, mari bersama-sama kita membina litar simulasi LED berkelip. Di bahagian komponen, kita klik basic dan scroll di bahagian bawah. Kita menggunakan mikro pengawal Arduino Uno R3. Klik menggunakan mouse dan tarik di sini. Kita juga boleh zone in dan zone out bagi melihat paparan lebih jelas atau kecilkan paparan. Dan kita juga boleh menggerakkan Arduino dengan klik mouse dan gerakkan mouse ke bahagian yang kita inginkan. Seterusnya, komponen yang kita guna untuk LED berkelip iaitu breadboard small. Klik dan tarik. Dan kita boleh mengubah kedudukan breadboard di mana yang kita nak, contoh di bahagian tepi atau di bahagian bawah. Terpulang kepada guru-guru dan murid-murid untuk meletakkan breadboard di bahagian mana. Seterusnya, komponen yang kita guna untuk LED berkelip iaitu LED. Klik dan tarik. Dan kita boleh ubah nama
dan warna bagi LED. Contoh LED 1 dan warna hijau. LED akan bertukar menjadi warna hijau. Jika kita halakan mouse di hujung bahagian LED, kita dapat kenal pasti bahagian anode, iaitu positif, dan bahagian cathode, iaitu negatif. Seterusnya, komponen yang kita guna untuk LED berkelip, iaitu perintang, klik dan tarik. Kita boleh mengubah nilai perintang kepada ohm, klik dan tukarkan nilai perintang kepada 220. Dan kita boleh lihat warna perintang akan berubah mengikut nilai. Seterusnya, kita memasang komponen ke breadboard. Klik LED dan tarik ke bahagian lubang breadboard. Terpulang kepada guru-guru dan murid-murid untuk meletakkan LED di lubang mana. Dan kita pasangkan perintang. Letakkan di bahagian anode LED, di mana perintang dapat mengurangkan bekalan arus kepada LED. Jika kita lihat atau kita sentuh mana-mana lubang di breadboard, kita dapat lihat aliran arus supaya kita tidak salah membuat pemasangan komponen di breadboard. Seterusnya, kita pasangkan wire bahagian breadboard ke Arduino. Jika kita lihat di bahagian digital telah ada nombor 0 sehingga nombor 13. Jadi kita perlu masukkan wire ke pin nombor yang ada di bahagian Arduino. Contoh dari perintang, saya masukkan ke set pin nombor 13 dan saya ubah warna wire positif kepada warna merah. Seterusnya, daripada ground iaitu negatif, kita perlu tarik wire sehingga ke kaki cathode. Dan saya ubah warna wire untuk negatif pada warna hitam. Jadi marilah kita lihat sama ada LED kita berkelip ataupun tidak. Klik di Start Simulation. Dan kita boleh lihat LED kita telah berkelip tanpa kita perlu membuat pengaturcaraan atau coding. Untuk melihat pengaturcaraan atau coding, kita stop dahulu simulation dan klik code. Kita boleh lihat telah tersedia blok dan teks bagi pengaturcaraan. Di paparan merupakan blok bagi pengaturcaraan. Telah tersedia set boolean LED kepada high atau kita boleh pilih low. Dan untuk weight kita boleh pilih untuk dalam second atau millisecond, di mana weight ni ialah kedipan atau kelajuan LED berkelip. Jika kita lihat di bahagian teks, di paparan telah tersedia pengaturcaraan atau coding bagi litar simulasi yang telah kita bina, di mana murid-murid tingkatan 2 perlu menulis coding atau pengaturcaraan. Di Tinkercad kita tidak perlu lagi menulis pengaturcaraan kerana Tinkercad telah datang berserta coding. Kita boleh lihat di bahagian komponen, di bahagian starter, kita klik Arduino. Kita boleh lihat perisian Tinkercad telah datang berserta coding bagi setiap projek. Guru-guru boleh memilih set litar basic yang boleh digunakan untuk membuat projek litar simulasi bersama murid-murid.
Setakat ini perkongsian saya mengenai litar simulasi LED berkelip. Nantikan video kedua litar simulasi LED berkelip seperti traffic light. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang membina. Selamat mencuba.